Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursairah binti Ahmad, nama metrik 2700999. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang usul fiqh. Okey, usul dan fiqh adalah dua perkataan yang berbeza, iaitu usul merupakan kata jamak bagi perkataan al-ashlu yang membawa kepada beberapa maksud. Contohnya seperti prinsip, asas, dalil dan sebagainya. Manakala fiqh pula merupakan hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Allah, yang merangkumi hukum solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Oleh itu, usul fiqh merupakan bahagian daripada ilmu syarak yang terbesar yang meletakkan garis panduan yang tepat bagi seseorang mujtahid untuk mengistibatkan sesuatu hukum dan memelihara mujtahid dari pada menyimpang. Dan usul fiqh ini berkisarkan tentang dalil-dalil serta hukum syarak secara umum. Seterusnya kita bincangkan tentang fungsi usul fiqh. Okey, di sini saya senaraikan 5 fungsi usul fiqh, iaitu usul fiqh adalah sebagai alat dan kaedah untuk mendapatkan hukum syariah dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah usul fiqh memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Yang ketiga, usul fiqh ini penting dalam mengawal kaedah dalil dengan membezakan dalil yang sahih dan dalil yang palsu. Yang keempat, usaha ijtihad menjadi mudah dalam mengeluarkan undang-undang yang sesuai dengan perkara yang baru pada zaman kini. Dan yang kelima, yang terakhir adalah usul fiqh memelihara prinsip-prinsip dalil dan menolak kekaburan kumpulan yang menyimpang dari usul fiqh. Okey, seterusnya kita membincangkan tentang kepentingan usul fiqh. Okey, kenapa pentingnya usul fiqh ni? Okey, yang pertama adalah kerana dia dapat memudahkan para sarjana menghasilkan undang-undang yang lebih tepat berdasarkan dalil yang kukuh. Yang kedua, kepentingannya adalah kita dapat mengetahui bagaimana para sarjana dan mujtahid mengeluarkan undang-undang. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengetahui kaedah yang menjelaskan para ahli hukum mengenai cara-cara menyimpul hukum dan dalil-dalil Islam. Yang keempat, kita juga dapat mengetahui bagaimana para sarjana ni dia menetapkan undang-undang baru yang tak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah ataupun hadis lah. Okey, yang kelima adalah kita untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan hukum di kalangan para sarjana dan membuat perbezaan ilmiah. Seterusnya, perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh. Okey. Usul fiqh seperti yang disebut di dalam definisi adalah bukti umum, sedangkan qawaid fiqh ini dikatakan sebagai keputusan umum. Seterusnya, fokus usul fiqh ini lebih kepada bukti dan ketetapan, manakala qawaid fiqh ini pula dia fokus kepada tindakan seorang mukallaf. Selain itu, sebilangan besar isu usul fiqh ni tidak bertindak sebagai sesuatu yang membawa kepada alasan lah dan bertujuan untuk pengesahannya. Ia berbeza dengan qawaid fiqh yang menuju ke jalan untuk mengetahui rahsia atau hikmah di sebalik ketetapan syariat serta melayani maqasid syariah secara umum dan khusus. Di dalam perbezaan usul fiqh dengan qawaid fiqh ni, saya nak highlightkan kepada 3 perbezaan utama, iaitu istilah, di mana usul fiqh ini dia berkaitan dengan metodologi dan perakulan hukum, manakala qawaid fiqh pula dia berkaitan dengan pepatah berdasarkan fiqh itu sendiri. Yang kedua adalah kaedah di mana usul fiqh ini dia menyimpulkan hukum dan qawaid fiqh pula dia merupakan prinsip kepada undang-undang. Dan yang terakhir adalah sumber, iaitu usul fiqh ni dia membincangkan melalui bahagian di luar daripada fiqh, manakala qawaid fiqh pula dia membincangkan perkara melalui di dalam bahagian usul fiqh itu. Okey, yang terakhir adalah tokoh usul fiqh. Di sini saya dapat 3 saja tokoh usul fiqh dan juga kitab-kitabnya lah. Okey, yang pertama adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mengeluarkan kitab agungnya iaitu Sahih Al-Bukhari. Yang kedua adalah Imam Ibnu Hibban, iaitu pemilik kepada kitab
Sahih Ibnu Hibban yang masyhur. Dan yang ketiga adalah bapa kepada usul fiqh kita, iaitu Imam Syafi'i, dengan kitabnya iaitu Ar-Risalah. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.